ke channel Cikgu Ibentan. Okey, hari ini kita akan sambung bab 3 persamaan kuadratik. Okey, ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas? Kita minggu lepas sudah belajar apa maksudnya persamaan kuadratik. Okey, jadi hari ini kita nak fokus ke bahagian kedua iaitu punca persamaan kuadratik. Apa itu punca persamaan kuadratik? Sama-sama kita tengok slide yang seterusnya. Okey. So, punca persamaan kuadratik, kita fikir dulu, punca biasanya rujuk kepada sesuatu berlaku. Jadi, untuk persamaan kuadratik, nombor kita sentiasa rujuk kepada kosong. Okey. Bukan sebab kita dulu belajar dari 1, 2, 3, kita akan mula dari 1. Sebab persamaan ni biasanya dia boleh paparkan dalam bentuk graf. Jadi kalau graf, sentiasanya permulaan dia tu adalah kosong. Okey, maka punca persamaan kuadratik bermaksud nilai X semasa Y sama dengan kosong. Okey, kalau kita tengok dengan graf, okey, sini kan biasanya titik permulaan kita. Dan kenapa kita mesti ambil Y sama dengan kosong, tetapi bukan X sama dengan kosong? Okey, kalau kita tengok dalam sains, biasa saya akan kaitkan benda ni dengan sains sebab X ini adalah benda yang kita boleh kawal. Kita akan tentukan nilai. Jarang kita akan tentukan nilai Y. Sebab Y itu adalah hasil kita. Okey, jadi kita harap dapat hasil sama dengan kosong. Bagaimana kita boleh dapat hasil sama dengan kosong? Okey, jadi itu jadi definisi punca persamaan kuadratik. Okey. Ada tiga benda yang mesti kamu ingat. Okey, jadi langkah pertama kita tengok apa benda tu. Yang satu, jangan lupa subscribe dulu ya. Bergurau lah, okey. Langkah pertama bukan untuk ingat subscribe, like dan share channel Cikgu, tetapi kita tengok apa yang sebenarnya. Satu cara penentu. Kita ada satu cara untuk menentukan kita punya punca ada berapa. Okey, untuk kuadratik, dia sebenarnya ada satu cara untuk menentukan. Dalam bentuk ini, sudah kamu pernah jumpa sebelum ini. Di video yang sebelum ini, cikgu pernah mengenalkan Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dalam bentuk ini ya. Jadi, dengan cara ini, B kuasa 2 tolak 4AC. Hanya perlu ambilkan nilai, masuk ke dalam. Okey. Dan kamu akan dapat 3 situasi. 3 situasi. Di mana mungkin kamu akan dapat sama dengan kosong. Mungkin kamu akan dapat satu nilai lebih besar daripada kosong. Ataupun kamu akan dapat nilai kurang daripada kosong, iaitu nilai negatif. Dan 3 nilai ini akan memberi informasi. Okey, kita tengok apa informasi yang cuba disampaikan dengan formula ini. Okey, dia akan memberitahu kita dua punca. Okey, dua punca. Okey, kalau sama dengan kosong, kita akan dapat dua punca yang sama. Kalau dia lebih besar daripada kosong, dia akan dapat dua punca berlainan. Dan kalau dia kurang daripada kosong, kita tiada punca nyata. Okey, untuk silibus hari ini, kita tidak akan fokus kepada tiada punca nyata. Ini kita tidak fokus ya. Sebab ini adalah di bab yang lain yang kamu akan belajar nanti masa DVM. Okey, jangan risau. Benda ni akan kita jumpa tapi lambat lagi. Jangan risau ya. Okey, jadi kita fokus yang pertama ini dengan yang kedua ini. Okey. Cikgu akan tunjuk dalam bentuk graf supaya kamu akan lebih faham. Okey, jadi untuk sama dengan kosong, kamu sebenarnya akan dapat satu graf yang sebegini. Di mana kalau kamu baca daripada Y, ada satu titik sahaja. Guna warna lain, okey. Satu titik sahaja ada di sini. Yang akan berada Y sama dengan kosong. Maksudnya punca tu, kedua-dua punca dia adalah bergerak dari titik yang sama.
Tapi tengok graf ni, cikgu kenapa dipanggil dua punca sama? Kenapa tak panggil satu punca sahaja? Okey, kita tengok graf kuadratik sebenarnya sentiasa kebanyakan masa dia akan dalam bentuk ini. Di mana dia sepatutnya akan limpas paksi X sebanyak 2 kali. Okey, kebanyakan masa dia akan limpas 2 kali. Cuma bila dia sama baru dia akan sentuh 1 kali. Okey, tapi definisi dia masih panggil dua punca. Okey, jadi kalau kamu dapat masa kamu masukkan formula tu B kuasa 2 tolak 4 AC tu, kalau kamu dapat nilai yang lebih besar daripada kosong, jadi kamu akan dapat dua titik punca yang berlainan. Okey, dan kalau kamu dapat kurang daripada kosong, kenapa tiada punca yang nyata? Kita tengok graf kita. Nampak tak? Dia tergantung. Okey, dia tergantung, dia tak limpas pun paksi X. Okey, jadi ini akan dibincang masa kamu masuk topik nombor kompleks nanti untuk belajar kenapa benda ni kita panggil dia tiada punca nyata. Okey, itu yang kita akan bincang di topik masa lain kali, bukan hari inilah. Okey, jadi jangan risau bila kamu dapat kes ini untuk kamu punya peperiksaan, biasanya soalan tu ada masalah lah. Memang kami bila set soalan tu kami akan cuba elakkan situasi ini berlaku. Okey? Sebab selepas kami set soalan mesti jawapan pun disediakan sekali. Jadi jarang akan ada situasi inilah. Okey? Jadi tadi kita sudah tengok satu cara untuk menentukan punca. Okey? Lepas tu setiap persamaan kuadratik dia sepatutnya ada dua punca. Dan ini adalah masuk langkah ketiga, kita sebenarnya ada 3 cara untuk mencari punca. Ini 1, 2, 3. Okey? Ingat, satu cara penentu iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC. Dua punca. Sama ada dia dua punca yang sama ataupun dua punca yang berlainan. Ataupun dia tiada nyata punca yang nyata. Okey? Dan lepas tu kita akan ada 3 cara untuk mencari nilai X. Okey? Pertama, kita cuba-cuba. Langkah ini ataupun cara ini tidak direkomend. Tetapi bila kita mula belajar, ini adalah asas. Okey, sebab dulu sebelum ada formula, ada apa-apa yang advance tu, orang macam mana dapat kaji benda ni? Mesti mereka mula dari cuba-cuba. Okey, jadi cuba-cuba walaupun dia tidak disyorkan, tetapi cikgu akan juga mengajar bagaimana langkah yang senang ataupun bagaimana kita boleh elakkan percubaan yang tidak diperlukan. Okey, kita hanya fokus apa nilai saja yang perlu dan bagaimana kami tahu apa nilai yang memang berbaloi untuk kita cuba. Okey, so cara kedua adalah pemfaktoran, iaitu akan dibincang pada minggu depan. Okey, jadi kita akan tengok benda ni pada minggu depan, jangan risau. Dan ketiga adalah menggunakan cara graf, iaitu seperti yang graf cikgu tunjuk tadi. Kamu akan lakarkan graf, lepas tu dapatkan nilai dari graf terus. Tapi maaflah, kalau guna graf method ataupun cara graf ini, kamu tak boleh lakar. Kamu memang kena plot. Kalau plot graf, mengambil masa. Selagi kalau soalan tidak minta guna cara graf, kami tidak akan recommend untuk guna cara graf sebab markah diberikan biasanya dalam 2-3 markah, tapi kalau graf sepatutnya ada 7 hingga 8 markah. Jadi kamu guna cara yang 7 hingga 8 markah untuk menjawab soalan yang hanya bernilai 2-3 markah, buang masa, tidak efektif dan nanti kamu buang lagi banyak soalan yang mungkin kamu tahu di belakang dan tidak sempat jawab. Okey, jadi kita tak nak benda yang tidak efektif. Matematik adalah cara kita mau cari untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Okey, jadi walaupun ada banyak cara, bagi kita untuk situasi tersebut, mana satu yang paling sesuai, itulah yang kami akan utamakan. Okey, jadi untuk nota hari ini, cikgu hanya akan fokus dengan cara cuba-cuba. Okey, bagaimana kita tahu cuba-cuba ni? Apa nilai yang patut kita? Okey, jadi kita tengok contoh. Contoh yang pertama cikgu bagi
Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. So, fikir, apa yang patut kamu cuba? Okay, boleh kamu guna pertama, B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, kita nak tahu kita ada dua punca yang sama ataupun dua punca yang berlainan. Okay, untuk kes ini sepatutnya kamu akan dapat kosong. Sebab tengok B kuasa 2 maksudnya kita ada negatif 2. Okay, kuasa 2 tolak 4 darab A ni adalah 1 dengan C ni pun 1. Okay, jadi positif 4 tolak 4, jadi kamu akan dapat kosong. Bila kosong, ingat lagi, kalau tak ingat, undur balik ke video, ke masa yang sebelum ini, kamu akan nampak, bila sama dengan kosong, dia sepatutnya dua punca yang sama. Makanya, satu nilai saja yang akan muncul. Okay, jadi, kedua, apa yang kita nak cari? Bagaimana kita nak tahu mana satu nombor yang kita mau fokus? Senang saja, fokus dengan faktor ataupun kombinasi yang boleh kamu darab untuk dapatkan jawapan 1. Okay, jadi sebenarnya di sini akan ada dua jenis kombinasi yang boleh dapat hasil positif 1, iaitu 1 darab 1 ataupun negatif 1 darab negatif 1. Sebab negatif, negatif, positif. Okay, so kita cuba. Jadi kita ada 1 ataupun negatif 1. Jadi dengan cara cuba-cuba, bila X sama dengan 1, kita gantikan semua nilai X itu dengan 1 dan kita dapat hasil dia adalah kosong. Maka inilah jawapan yang kita mau cari. Sebab tadi kita sudah test untuk yang ini, yang sama dengan kosong, kita hanya akan ada dua punca yang sama. Dua sama. Okey, jadi kalau satu sudah wujud, maksudnya punca yang kedua itu juga adalah positif 1. Jadi tak payah uji lagi. Kita settle sudah soalan ini. Okey, kalau tak faham, boleh juga kamu tinggalkan di ruangan komen. Bahagian yang kamu tidak faham, cikgu akan cuba kongsikan apa yang cikgu faham. Supaya kamu boleh ikut rentak semua, ya. Okey, mari kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua. Y sama dengan X kuasa tambah X tolak 6. Okey, jadi ingat, sebab ini adalah kuadratik. Maksudnya dia ada dua punca. Okey, jadi kita ada satu cara saja untuk menentukan kita ada dua punca yang sama ataupun dua punca yang berlainan ataupun dia tiada punca yang nyata. Jadi apa kamu perlu buat? Pertama, mestilah kita kirakan B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, kamu boleh pausekan video sekejap untuk kirakan hasil dia sama ada kamu akan dapat sama dengan kosong, lebih besar daripada kosong ataupun kurang daripada kosong. Nah, sepatutnya saya tidak patut guna istilah kosong lah, sepatutnya guna sifar. Okey. Jadi nanti saya akan semua tukar jadi sifar lah, ya. Harap semua boleh faham. Jadi kita akan jumpa nilai dia. B kita hari ini adalah 1. 1 kuasa 2 tolak 4 darab 1 dalam kurungan darab negatif 6. Okey, sebab nilai C adalah ini. Ini nilai C kamu. Okey? 6 supaya kamu tak keliru. Okey, jadi kita akan 1 tolak negatif, negatif, positif. Jadi tambah 6 darab 4, 24. Jadi 1 tambah 24 dapatlah 25. Dan ini adalah nilai lebih besar daripada sifar. Okey, jadi kita tengok balik kepada slide yang tadi di mana dia menunjukkan kalau B kuasa 2 tolak 4 AC adalah lebih besar daripada sifar, maka kita akan ada dua punca berlainan. Okey. Punca berlainan. Okey, saya akan tulis lain lah. Okey. Jadi
Banyak boleh cuba. Jadi apa yang nak dicuba? Jadi kita akan fokus nilai yang bagi kita negatif 6 dulu. Bagaimana kita boleh dapat negatif 6? Okey, ada 1 darab negatif 6 kan? Lepas tu kita ada 2 darab negatif 3. Ataupun negatif 1 darab 6 negatif 2 darab 3. Okey, ada 4 kombinasi. Dan kita tengok mana satu kombinasi akan bagi kita hasil positif 1 untuk nilai B. Okey, ini yang agak dia punya perkaitan dengan kamu punya pengetahuan asas kuadratik tu kena kukuh. Baru kamu nampak pattern ini. Okey, kalau kamu tidak keliru kenapa kita mesti rujuk ini? Boleh juga kamu rujuk kamu soalkan soalan ni di ruangan komen dan cikgu akan jelaskan bahagian mana satu yang kamu tidak faham. Okey, jadi untuk menjimatkan masa cikgu akan sepintas lalu bawa ke tempat yang seterusnya saja. Okey, jadi kita fokus 1 tolak 6. Okey, 1 tolak 6 negatif 5. Okey, 2 tolak 3 negatif 1. Negatif 1 darab 6 kita akan dapat 5. Dan negatif 2 darab 3 kita akan dapat positif 1. Dan ini adalah yang kita mahu. Okey, jadi kita akan cuba dengan negatif 2 dan 3. Okey, jadi cuba-cuba kita mula dengan, bukan negatif 2. Kita akan cuba dengan 2 sebab kita akan dapat hasil di mana adalah X tolak 2 X tambah 3. Okey. Dan sebenarnya benda ni, ini juga yang kita gunakan untuk aktiviti yang minggu depan iaitu pemfaktoran yang cikgu akan kongsikan. Okey. Jadi kalau kamu tak faham, jangan risau, minggu depan lepas topik pemfaktoran tu harap kamu akan lebih faham. Jadi sekarang kamu tengok sini dulu. Ini pendedahan bagaimana kita guna cara pemfaktoran untuk menentukan benda yang kita nak cuba-cuba. Okey. Dan dengan inilah juga sebenarnya dia hasilkan pemfaktoran itu. Okey. Jadi di sini kita nampak apabila kita masukkan 2 tu ke dalam, kita akan dapat jawapan sama dengan kosong. Sama juga bila kita gantikan X sama dengan negatif 3, kita akan dapat hasil Y sama dengan kosong. Maka kita katakan X sama dengan 2 dengan X sama dengan negatif 3 ni adalah punca kepada persamaan kita hari ini iaitu Y sama dengan X kuasa 2 tambah X tolak 6. Okey. Jadi yang lanjut dia ni pemfaktoran punya benda, bagaimana benda ni dia transform jadi pemfaktoran akan cikgu bentang lagi pada minggu depan. Jadi stay tune dengan cikgu untuk minggu depan. Okey. So, latihan dan pertanyaan kamu boleh dapatkan latihan di ruangan deskripsi. Okey. Kalau untuk pertanyaan kamu boleh terus komen di ruangan komen dan cikgu akan balas dalam masa yang terdekat. Harap video hari ini boleh membantu kamu untuk menjawab ataupun lebih faham mengenai topik persamaan kuadratik ya. Okey. Jadi sebelum kamu tinggalkan sini video ini, pastikan kamu subscribe, like dan share video. Okey? Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye bye.